Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Cikgu harap adik-adik dalam keadaan sihat walafiat. Apa khabar? Macam mana puasa korang semua? Okey? Cikgu harap korang puasa cukup-cukuplah puasa ya. Okey. Baik. InsyaAllah kita akan belajar satu topik dalam tingkatan 5 hari ini, iaitu topik Form 2, Form 5, iaitu yang dipanggil sebagai metrik. Okey, so topik ni agak payah sikit tapi tak apa. Kita akan belajar sedikit sebahagian daripada topik Form 5, iaitu berkaitan dengan pendaraban matriks. Okey. So, pendaraban matriks ni adik-adik, sebenarnya dia tak susah. Okey, tapi kalau kita tahu macam mana kaedah dan prosedur macam mana nak dapatkan jawapan dia dan prosedur untuk mendarab, cikgu rasa tak ada masalah untuk kita tahu. Okey, so kita tengok kepada pendaraban matriks. So, darab matriks ada agak berbeza sedikit daripada pendaraban yang biasa. Okey, sebab dia ada certain benda yang kita kena faham lah. Okey, cuma kita kena tahu bahawa pendaraban matrik ini terbahagi kepada dua. Iaitu pertama kita panggil sebagai pendaraban skala. Okey. Pendaraban skala ni maksudnya pendaraban yang melibatkan satu nombor dengan satu matriks. Satu nombor sahaja. Okey. Dan yang kedua kita ada pendaraban matrik. Pendaraban dua matrik, sorry. Pendaraban dua matrik. So, pendaraban dua matrik adalah pendaraban di mana kita darabkan dua jenis matrik. So, seperti mana kita tahu matrik ni dari kurungan, kan? Dari satu kurungan dengan satu kurungan yang lain. So, kita darabkan dan dia ada cara-cara yang tertentu. Okay. Yang pendaraban pertama ini iaitu sebagai pendaraban skala. Yang ini lebih mudah dan lebih senang sedikit. Ya, sebab pendaraban skala ni macam pendaraban biasa juga. Okay, contohnya macam kalau kita tengok pendaraban skala ni, cikgu bagi contoh 2 darab dengan matrik, satu matrik. Contohnya 3, 1. Okey. So ni matrik apa ni? Kalau kita tengok bentuk matrik ni adalah matrik bentuk 2 darab 1. 2 darab 1. Macam nak tahu? Dia ada 2 kali ke kanan, 2 kali melintang, okey, dan 1 kali menegak. So kita panggil matrik 2 darab 1. Bentuk dia adalah 2 darab 1. Okey, tapi yang ini tak berapa penting sangat, tapi kita kena tahulah. Okey, so tapi kita nak cara nak darabkan dia mudah saja macam kita darabkan kurungan biasa dalam operasi nombor biasa. Okey, so 2 darab 3 dengan 2 darab 1. Alright. So kita akan dapat 2 darab 3 6 dan 2 darab 1 2. Okey, senang saja. Dan untuk matrik yang lain, matrik ada banyak jenis kan? So ada matrik yang macam ni kan, contohnya 2 dan 3 1. Ada bentuk macam ni. Bentuk macam ni adalah bentuk 1 darab 2 kan. 1 melintang dan 2 kali menegak. 1 darab 2. Okey, so tak apa. Kalau matrik macam ni juga, sama juga. So 2 darab 3 dan 2 darab 1. Okey, so dapat apa? Sama juga. 6, 2. Macam tu. 2 darab 3, 6. 2 darab 1, 2. Okey, so pendaraban skala ni dia mudah. Okay, tetapi pendaraban matriks dia ada beberapa prosedur yang kita kena follow. Okay, perkara pertama yang kita kena faham dalam pendaraban matrik ni, suka cikgu highlightkan, okay, dia ada 3 perkara yang kita kena faham. Pertama, kita kena pastikan adik-adik bahawa matriks itu ataupun matriks itu boleh didarab. Okay, matriks itu boleh didarab. Kenapa penting untuk kita tahu bahawa matriks itu boleh didarab atau tidak? Sebab matriks ini berbeza dengan operasi nombor yang lain. Matriks ni tak semua matrik boleh darab. Tu isunya. So boleh jadi dalam soalan mungkin matrik tu tak boleh didarab sebab ada beberapa perkara yang dikena penuhi terhadap operasi itu. Tetapi disebabkan dia tak cukup beberapa requirement, so dia tak boleh darab lah. Okay. Yang kedua, kita kena merangka jawapan. Kita kena bagi drafting lah. Drafting. Okay, merangka jawapan matrik. Bentuk jawapan dia nanti, merangka bentuk jawapan dia. Bentuk jawapan matrik tadi. Okay. Matrik bentuk dia macam mana? Bentuk dia 2 darab 1 ke, 1 darab 2 ke? Ini penting
Sebab dari kita tahu bentuk, maka kita tahu bentuk dia memanjang ke, 21 ke, 12 ke, 22 ke. Ya. Dan yang terakhir sekali, barulah kita melaksanakan operasi pendaraban, operasi darab. Kita buat operasi darab. Baru kita boleh mendarab. Dia bukan main terus darab saja, tak boleh. Ini adalah prosedur standard untuk kita melaksanakan pendaraban dua matriks. Okey. Mari kita tengok contoh pula untuk pendaraban dua matriks. Contohnya macam matrik ni 2 2 1 okey, darab dengan 3 2 contohnya. Okey. So, untuk kita darab, cikgu suka untuk ingatkan, kita kena darabkan dia bermula dengan kaedah, iaitu kita mulakan dengan garisan melintang terlebih dahulu. Garisan melintang terlebih dahulu. Kita akan mulakan di atas dahulu. Okey, tapi before kita mulakan di atas, kita kena decide dulu matrik ni apa bentuknya. So, matrik yang ini yang sebelah ni, cikgu bulatkan ni. Okey, dia adalah matrik 2 2 okey, darab 1 1 dia melintang. Macam tu. Okey. Kemudian matrik yang sebelah dia, ni sebab dia dua matrik ya, dia dua matrik. So matrik yang ini pula, okey, ini adalah matrik 1 melintang dan 2 kali ke bawah, 2 menegak. So darab 2. Kita kena detect ni dulu. Kita kena determine dan menentukan ini dulu. Okay, selepas kita menentukan ini, kita kena membuat penilaian terhadap apa yang kita tulis kat bawah tu lah. Kalau, adik-adik ingat kalau dua-dua nombor di sebelah sini ni yang cikgu bulatkan ni, satu-satu ni sama, maka matrik ini boleh didarab. Dia boleh didarab. Okey. So kita dah tak ada masalah. Okey, confirm dia akan ada jawapan. Cuma bentuknya bagaimana? Menjawab yang nombor 2 tadi. Menjawab yang nombor 2 tadi, sebab yang pertama kita dah tahu bahawa matrik itu boleh didarab. Okey, so ting, kita dah tahulah. Kita dah tahu bahawa dia boleh didarab. Ting. Okey. So kita nak cari yang kedua, merangka bentuk jawapan matriks itu. So bentuk jawapan matrik macam mana kita nak rangka? So kita kena ambil yang ni, nombor 2 ni. 2 kat sebelah kiri ni, 2 sebelah kiri maksudnya dia melintang. So kita buat garisan macam ni, 1 2. Yang di sebelah kanan adalah menegak. 1 2. So kita cari berapakah titik persilangan di antara dua garisan ini. So ada 2, 1 2 3 4. Ada titik persilangan. Ada berapa? 4 titik persilangan. Maka bentuk matriknya kalau kita buat kurungan macam ni akan ada 4 nombor. 3 4. 1 2 3 4. So kita boleh expect apa jawapan yang kita akan dah dapat. Bagaimanakah bentuknya? Kita akan dapat bentuk dia. Okey, so maknanya kita dah dapat dah merangka bentuk jawapan matriks. Mudah kan? So kita kena ikut prosedur ni. Prosedur yang terakhir, barulah kita boleh mendarab. Okey, macam mana nak darab? Macam darab tu kita kena buat satu-satu. Pertama sekali, untuk kita mendarab, kita kena memulakan dengan garisan yang mendatar dulu. Okey, yang melintang. So garisan melintang ke atas, kemudian garisan yang menegak di sebelah kiri. Dengan 3 dulu. Okey, dengan 3 dulu. So kita ada matrik ni, ada kurungan matrik ni, ada 2 kurungan. So kita kena darab dulu yang ini, atas ni. So 2 darab 3 6. Cukup. Sebab dia ada 4. Kalau dia ada 2 atau 1, maka kita kena darab dan tambah. Tapi dalam situasi ini dia darab sahaja. Dia darab sahaja. Okey. So 2 darab, kemudian setelah 2 darab 1. Okey. Cikgu akan bagi warna yang berbeza-beza. Sekarang ni kita ambil merah. Okey, sekarang kita buat hijau pula. Hijau, yang ini 2 pula. Ni 2 juga. Sekali lagi. Lepas tu dengan 2 belah sini pula. So 2 darab dengan 2 pula akan jadi 4. Boleh? Okey, yang ketiga, cikgu tukar warna lain, cikgu tukar warna pink. Dah habis belah atas, kita ambil belah bawah pula. Okey. 1 3 pula. 1 darab 3
3. Okey. Dan yang terakhir sekali, warna oranye, 1 dengan 2. So, belah bawah dengan belah kanan sekali lagi. So, 1 darab 2, 2. Okey. Jadi, jawapan penuhnya adalah 6, 4, 3, 2. Bacaan metrik ni kita kena baca secara zigzag. Ya, zigzag. Sap, 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 zigzag. Macam tu. Okey? Boleh? Alright. So, itu sahaja untuk pendaraban metrik ni. Mungkin kita akan bincang lagi. Kalau ada ruangan persoalan-persoalan, boleh tanya. InsyaAllah cikgu akan jawab nanti daripada video-video akan datang. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum.